Baik. InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ini dengan kita sama-sama membaca Quran ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam sya'ullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa syafiuhu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, itulah hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya, barang siapa dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebajikan, dan saya berikan kepahaman di dalam agama. InsyaAllah malam ini kita sambung kitab Jawharatul Tauhid, Jawharatul Tauhid, Permata Ilmu Tauhid, di muka surat 213. Betul Betul tak? 213. Baik. Kita lihat tajuk yang baru, menyucikan kalam Allah. Tajuknya menyucikan kalam Allah daripada sifat baharu. Baik, apa kata syair itu? Wa nazzihil Qur'ana ay kalama anil hudusi wahzaril intiqamah. Wa nazzahil Qur'ana ay kalama anil hudusi wahzaril intiqamah. Intiqam. Maksudnya, dan sucikanlah Quran. Wa nazzahul Quran, dan sucikanlah Quran. Kenapa? Kerana Quran ni merupakan ay kalamu. Ay kalamu artinya kalam Allah, mana kalamnya Allah Taala lah. Jadi ha yang ada kat ujung tu ialah ha dhamir. Asalnya kalamu, kala manhu, kalamu. Kalimu mana kalamnya. Anil hudus, dari apa yang kita sucikan, daripada apa benda kita nak sucikan, daripada hudus, daripada sifat-sifat baharu. Kemudian wahzaril intiqamah, wahzaril intiqamah, dan takutlah akan seksaannya Allah Ta'ala kalau seandainya kita menyifatkan kalam Allah Ta'ala itu sebagai kalam yang baharu atau sifat makhluk. Baik. Artinya, qala musannifun wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Telah berkata oleh musannif atau pengarang kitab, mudah-mudahan manfaat ilmunya insya-Allah dalam dua negara, dunia dan akhirat. Artinya, etikatkanlah wahai mukallaf, wahai orang mukallaf, akan kesucian Al-Quran. Etikatkanlah, mana dia suruh kita berpegang. Etikatkan, berpegangkan. Pegang oleh kamu wahai orang-orang yang mukallaf
akan kesucian Quran dengan makna kalamullah. Daripada mana apa benda yang kita nak sucikan? Daripada kebaharuan ataupun sifat baru. Daripada sifat baru ni lah kita nak sucikan. Kerana sifat Allah Ta'ala, kerana Quran ni sebenarnya adalah qadim. Quran adalah qadim, bukan baharu. Cuma nanti kita lihat kemudian. Sebenarnya kita dah bahas banyak kali dah berkenaan kalam Allah ni. Jadi ini berbeza dengan Mu'tazilah. Jadi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah selalu khilaf ataupun selalu berbeza pendapat dengan kaum Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah berpendapat dengan baharunya kalam Allah. Mereka kata kalam Allah baharu. Khilafan lil Mu'tazilah al-qailina bihudus kalam. Disebut dalam kitab Arabnya. Khilafan lil Mu'tazilah al-qailina bihudus kalam. Khilaf bagi Mu'tazilah yang mana mereka berkata dengan hudus, dengan baharunya sifat kalam. Kenapa tuan-tuan? Kerana ada persangkaan daripada mereka bahawa di antara kelaziman-kelazimannya adalah huruf dan suara. Kerana apa? Kerana kelaziman Quran ni adalah huruf yang kita baca kan. Kelaziman ni Quran ni adalah huruf dan suara yang kita baca, yang kita lagukan, yang kita apa kan kita taranum kan. Yang demikian adalah mustahil atas Allah Ta'ala. Jadi mereka mustahil lah. Allah Ta'ala, mana mustahil lah orang kata kalam Allah ni adalah sifatnya qadim. Dia kata kerana za'man minhum anna min lawazimil huruf wal aswat. Dia kata kerana mereka bahawa kerana kelaziman daripada Quran ataupun kalam Allah Ta'ala ini dia merupakan huruf-huruf dan suara-suara yang kita baca, yang kita mengaji setiap hari kan, kita mengaji. Dalam solat pun kita juga kita baca surah Fatihah dan beberapa surah dalam solat. Jadi mustahil lah orang kata kita nak katakan kalam Allah ni merupakan satu benda yang qadim, kata. Kemudian mereka kata lagi, maka kalam Allah menurut Mu'tazilah adalah makhluk. Kerana Allah Ta'ala menciptakannya pada sebahagian ajram, sebahagian jirim. Jadi pendapat mereka kalam Allah di sisi mereka Mu'tazilah adalah makhluk. Kalam Allah Ta'ala indahu makhluk, dia kata. Li'anna Allah Ta'ala khalquhu fi ba'dil ajram. Kerana Allah Ta'ala menjadikan akan dia pada sebahagian daripada jirim-jirim. Sebahagian daripada jirim. Contoh Quran kan terdiri pada jirim. Quran yang kita baca, yang kita pegang tu, yang kita buka setiap hari kan boleh dirasa, dipegang kan kertas tu kan boleh kita pegang kertas tu. Jadi tu dikatakan sebagai jirim pada pendapat mereka. Jadi mustahil lah kita kata kalau Allah Ta'ala ini adalah qadim, kata. Baik. Adapun sedangkan mazhab Ahlussunnah berkata bahawa Al-Quran dengan makna kalamun nafsi, bukanlah makhluk. Sedangkan kita dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, i'tikad kita, pegangan kita bahawa kalam Allah itu adalah sebenarnya kalamun nafsi. Kalam Allah itu adalah kalamun nafsi, yang mana sifatnya bukan makhluk. Dan kalam ni sebenarnya terbagi dua. Sebahagian daripada kitab Tauhid dia kata kalam terbagi pada dua. Pertama kalamun lafzi, yang kedua kalamun nafsi. Sebahagian kitab Tauhid pula dia kata bagi dua je tapi istilah lain. Kalamul hissi, dia kata. Kalamun hissi dan juga kalamun nafsi. Ada dua. Contohnya kitab Hasyiah As-Sawi, syarah kepada matan Jawharatul Tauhid. Disebut kat situ kalam terbagi pada dua. Pertama kalamun hissi, hasim ya kan, kalamun hissi. Yang kedua kalamun lafzi. Sebahagian kitab lain pula dan kebanyakan kitab Tauhid, contohnya kitab Asy-Syaikh Bajuri, syarah pada Tauhid. Kemudian begitu juga kitab Mukhtasar, syarah itu Tauhid, Qaulus Syadid, Jawharatul Tauhid, dan begitu juga kitab-kitab lain seperti kitab Aqidatul Najin yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Zainal Abidin Al-Qahtani. Mereka menyatakan bahawa kalam tu ada dua, kalamun lafzi, yang kedua kalamun nafsi.
Yang kita baca ini, yang kita lafazkan, yang kita lagukan, itu namanya kalamun lafzi. Itu kalamun lafzi namanya. Kalamun lafzi ini bila kita baca menunjukkan kepada kalamun nafsi. Kalamun nafsi yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bercerai tanggal daripada Allah. Kerana Allah Taala salah satu daripada sifat yang wajib bagi dia itulah al-kalam. Kalam. Sifat kalam ni ialah sifat zatiyah, sifat subutiyah. Sifat zatiyah, subutiyah ni ialah satu sifat yang tidak bercerai tanggal daripada Allah. Kan? Kalau seandainya kita mendakwa yang kita baca ni adalah kata kalam yang macam kalam Allah Taala ni, kan? Maknanya seolah macam bercerai tanggal lah. Seolah bercerai tanggal lah daripada Allah Taala tu. Tapi kan, apa yang kita baca sebenarnya menunjukkan kepada kalamun nafsi yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh mendakwa bahawa kalam Allah Taala ini merupakan makhluk. Kita kena kata juga kalam Allah Taala ini adalah qadim. Cuma penggunaan Quran, lafaz Quran dengan penggunaan lafaz kalam Allah, kalau kita gunakan perkataan kalam Allah lebih menjurus kepada qadim. Kalau kita menggunakan lafaz Quran lebih menjurus kepada kalamul lafzi. Kalam yang baru, sifat yang baru, kan? Yang ada pada makhluk. Gitu. Perbezaan penggunaan perkataan. Baik. Adapun Quran dengan makna lafaz yang kita baca, maka dia adalah makhluk. Nampak? Quran yang kita baca dengan makna, dengan lafaz yang kita baca, dia adalah makhluk. Akan tetapi tertegah bahawa dia katakan Quran itu makhluk, dan dimaksud dengannya akan lafaz yang kita baca kecuali pada makam ta'lim. Kecuali pada makam ta'lim. Kalau dalam makam ta'lim, dalam pengajian, boleh kan kita katakan, boleh kita katakan bahawa kalam Allah Ta'ala itu adalah qadim, kan? Macam tu. Harapan Quran. Baik. Boleh lihat di sini. Okey. Quran makhluk wa yuradu bihi lafaz allazi nakrahu. Quran ni adalah makhluk. Mereka kata. Tetapi ditegah bahawa dikatakan Quran itu makhluk. Tertegah kita kata Quran ini makhluk. Wa yuradu bihi, dan dikenaki dengannya itu itulah lafaz yang kita bacakannya. Illa kecuali fi maqami ta'lim. Kecuali dalam makam ta'lim baru boleh kita katakan Quran itu makhluk. Kecuali boleh katakan. Kecuali dalam makam ta'lim. Tapi kalau di luar makam ta'lim, di luar daripada pengajian, tak boleh kita katakan kalam Allah Ta'ala itu makhluk, tak boleh. Kita tetap mengatakan kalam Allah Ta'ala itu qadim. Sebab nanti kalau kita katakan di luar, di depan orang awam, kita katakan kalam Allah Ta'ala itu makhluk, sudah tentu mereka akan tasawur dan terfikir bahawa Quran ini adalah makhluk. Kalam Allah Ta'ala makhluk, bukan qadim. Tersebut dalam musanaf itu. Lakin yamtanu ayyuqalu Quran makhluk wa yuradu bihi al-lafzul ladzi nakrahu illa fi maqami ta'lim. Tetapi tertegah bahawa dikatakan bahawa Quran itu makhluk, dan dikenaki dengannya itulah lafaz yang kami baca ataupun kita bacakannya, kecuali fi maqamin ta'lim, kecuali dalam bab pengajian, dalam mengaji. Boleh kita kata Quran itu makhluk, boleh. Tapi bila keluar tak boleh. Sebab kita keluarkan banyak orang jahil yang tak mengaji, yang tak faham apa. Jadi mereka akan kata, oh, Quran ini dalam makhluk. Macam tu. Sebab benda ini dah jadi fitnah. Fitnah, kan? Para ulama-ulama dulu ramai yang ditangkap, yang dibunuh dan sebagainya, kerana mempertahankan Quran itu adalah hadis. Quran itu adalah qadim. Siapa yang menyatakan Quran itu qadim, maka akan dibunuh. Jadi mereka mesti kata Quran itu adalah makhluk. Jadi fitnah dulu. Baik, kemudian adapun Quran dengan lafaz yang kita baca, maka dia adalah makhluk. Akan tetapi tertegah bahawa dikatakan Quran itu makhluk, dan dimaksud dengannya akan lafaz yang kita baca kecuali pada makam ta'lim.
Kerana boleh jadi akan menimbulkan persangkaan bahawa Quran dengan makna kalamullah Ta'ala adalah makhluk. Akan timbul persangkaan begitu. Pertama sekali orang jahil yang tak faham, tak mengaji. Kerana itulah para ulama mencegah daripada perkataan dengan menyatakan kemakhlukan Quran. Tetap kita nyatakan Quran itu adalah qadim. Dan pada masalah yang demikianlah terjadi ujian besar yang menimpa kebanyakan daripada tokoh Ahlus Sunnah. Banyak di kalangan tokoh Ahlus Sunnah telah fitnah. Difitnah kan? Contohnya Imam Bukhari. Imam Bukhari keluar melarikan diri pada daerahnya sambil berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kan? Genggamkanlah aku kepadamu. Allah makbikni ilaika ghairi maftun, dia kata dalam kitab Arabnya. Wahai Allah, ya Allah, genggamlah aku kepadamu dalam keadaan selamat daripada fitnah. Macam tu. Jadi Imam Bukhari memohon pada Allah supaya terhindar daripada fitnah berkenaan Quran ini. Pamata ba'da arba'ina ayyam. Kemudian Imam Bukhari meninggal sesudah 4 hari selepas itu. Baik, kemudian siapa lagi yang terjadi fitnah? Isa bin Dinar. Isa bin Dinar. Okey, dia dipenjara selama 20 tahun kerana mempertahankan pendapat dia. Menyatakan Quran ini adalah qadim. Jadi dia dipenjarakan, tuan-tuan. Nama sebenarnya Isa bin Dinar bin Raqid Abu Abdullah, faqih al-Andalus fi asrihi. Dia ni seorang faqih di Andalus. Seorang faqih, dia alim fiqh. Sebut di dalam nota kaki bawah ni, dia kata huwa Isa bin Dinar bin Raqid Abu Abdullah al-faqihul Andalus fi asrihi. Dia ni seorang yang faqih di Andalus, di Andalusia pada zaman dia. Wa ahadu ulama'ihi al-masyhurin, dan salah seorang daripada ulama'nya yang masyhur pada masa itu. Tufiya sana isnani wahid wa salasun wa ashruna alpun. Mana alpaini kan, dia meninggal pada tahun 212. Dia meninggal masa itu. Jadi terjadi fitnah pada Isa bin Dinar. Cuma tak dinyatakan kisah dia secara jelas, tak ada sebut sini. Kemudian siapa lagi? Dan Sya'bi. Ada lagi yang terjadi fitnah, itu Sya'bi. Ditanya tentang demikian, maka beliau berkata, adapun Taurat, Injil, Zabur dan Furqan, maka keempat-keempatnya itu adalah baharu. Dan beliau berisyarat kepada jari-jarinya sambil mengkasakan bahawa keempat-empat jarinya itulah yang baru. Sambil mengkasatkan kepada keempat-empat jarinya yang baru, maka selamatlah daripada terbunuh. Selamat. Dia tunjuk Quran, dia tunjuk kitab-kitab tu, ni semua baru kata. Tapi dia kasat jari dia. Dia niat jari dia baru, bukan yang kitab tu yang baru. Yang kitab-kitab tu qadim semuanya. Pandai akal kan. Jadi dia terselamat, tuan-tuan. Terselamat daripada dibunuh. Namanya yang sebenar ialah Amar bin Syarahil al-Humaidi Abu Umar al-faqih min kibari ulama at-tabi'in. Dia ini seorang yang faqih daripada ulama-ulama besar, daripada golongan ulama-ulama tabi'in. Dan dia wafat pada tahun 103 mana salasah wa mi'ah lah, mana 103. Dan dia wafat di Kufah, tuan-tuan. Disebut dalam kitab Tahzib Tahzib. Baik. Kemudian Imam Ahmad pula. Imam Ahmad bin Hanbal ditahan dan dicambuk dengan cemeti sehingga pengsan, tuan-tuan. Sehingga pengsan. Ada disebutkan bahawa Nabi Muhammad SAW berkata kepada Imam Syafi'i dalam mimpinya,
Gembiralah Ahmad dengan syurga atas musibah yang menimpanya dalam hal kemaklukan Quran. Jadi ini ulama yang hebat, Imam Hanbal ni. Dia antara satu ulama. Ada lagi ulama lain tuan-tuan yang mempertahankanlah. Antara ulama yang hebat. Cuma siapa sebenarnya yang orang kata mencetuskan idea yang menyatakan Quran ni makhluk? Kalau disebut dalam kitab Aqidatul Najin, orang yang pertama-tama menyatakan Quran ni makhluk ialah Ahmad bin Abi Dawud. Ahmad bin Abi Dawud yang hidup pada zaman Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad masa tu. Apa dalil dia menyatakan Quran tu makhluk? Dalil dia kata Quran tu makhluk kerana Allah Ta'ala sebut Quran, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu dalam bahasa Arab. Kami jadikan Quran bahasa Arab. Jadi bila kata bahasa Arab, jadi selalu tergambar bahawa hadis, benda hadis. Bahasa Arab. Kan? Logah Arab. Logah kan? Jadi bila logah, maka tergambarlah Quran ni adalah hadis, bukannya benda qadim. Macam tu. Jadi orang kata imam yang mempertahankan pendapat yang menyatakan Quran ini adalah qadim ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ini pernah dipanggil berdebat dengan Imam Ahmad bin Abu Dawud ini yang mendakwa Quran ini makhluk. Dia dua Ahmad tuan-tuan. Satu Ahmad bin Abi Dawud, yang kedua Imam Ahmad bin Hanbal. Dua-dua berdebat mana satu yang betul. Jadi dalam perdebatan tu yang menang ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia telah menang. Tapi oleh kerana nak mempertahankan kebatilan, raja yang masa itu ialah antaranya Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian bila Ma'mun meninggal, diganti pula oleh Mu'tasim Billah. Mu'tasim Billah ni pun sependapat juga dengan Imam Ahmad bin Abi Dawud. Ahmad bin Dawud dengan mendakwa bahawa Quran ini adalah makhluk. Itu. Dan akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pun ditangkap. Dipukul. Kan disebut dalam kitab ni, dia kata dipukul kira-kira 15 kali. Bila dipukul maka putus tali seluarnya, maka jatuhlah seluarnya dari pinggangnya. Maka memandang oleh Imam Ahmad ke langit, dan tiada sempurna bacaannya melainkan keluar tangan emas daripada langit mengangkat akan seluar dia. Keluar tangan emas mengangkat seluarnya. Gitu. Tapi khalifah yang masa itu tetap juga berdegil. Ditangkap dan dimasukkan Imam Ahmad dalam penjara. Dan di penjara, dia penjara selama kira-kira 28 bulan. 28 bulan. Bila dia duduk dalam penjara, kan Imam Mu'tasim Billah meninggal, lepas tu diganti pula dengan Imam Wasiq Billah, anak kepada Mu'tasim. Anak Mu'tasim ni pun sama juga sependapat dengan ayah dia, maknanya menyatakan Quran itu makhluk. Kemudian timbul seorang ulama lain namanya Imam Ahmad bin Nazar Al-Khazai. Ahmad bin Nazar Al-Khazai. Ahmad bin Nazar Al-Khazai ini juga sependapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal, menyatakan Quran itu adalah qadim. Macam tu. Kemudian disebabkan dia mempertahankan pendapatnya, maka dia ditangkap. Kemudian dikatakan pada dia bahawa halal darah dia. Wasiq Billah ini kata Ahmad bin Nazar Al-Khazai ini halal darahnya, boleh bunuh. Sebab dia menyatakan Quran itu adalah qadim, maka dibunuhkan dia dan dikerat kepalanya dan digantung kepalanya pada pihak Syarqiyun, pihak timur, pihak matahari terbit di negara Baghdad masa itu. Kemudian digantung di sebelah barat pula. Setelah digantung di belah timur beberapa hari, kemudian digantung belah barat selama beberapa hari. Maka tiba-tiba tuan-tuan, ketika digantung tu, orang terdengar kepala dia tadi, kepala dah putus kan, dikerat kepala kan.
Orang terdengar kepalanya berkata la ilaha illallah. Dan dia juga kepala dia tadi membaca surah Yasin. Kemudian dalam satu riwayat menyatakan bahawa dia membaca ayat alif lam mim hasibanna ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, adakah kamu menyangka Allah Taala menyangka manusia itu akan ditinggalkan begitu saja tanpa diuji? Sudah tentu mereka akan diuji. Kemudian Khalifah Wasim billah ni dia marah. Bila dengar berita menyatakan bahawa kepala Ahmad bin Azra'i ni baca surah Yasin, baca syahadah, baca Quran dan sebagainya, maka dia menyuruh orang menulis kat kertas. Kan? Tulis kat kertas, pergi letak dekat kepala dia tadi. Apa yang tulis kat situ? Tuan, dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ra'sun Ahmad bin Nazar Az-Khazai. Da'u Abdullah al-Imam Harun Ar-Wasik billah Amirul Mukminin ila qawli bi khalqil Quran wa nafi syubhat. Fa'aba illa al-mu'addadah. Fa'ajjalallahu ila an-nar, dia kata apa? Bismillah, dengan nama Allah Ta'ala. Inilah kepala Ahmad bin Nazar Az-Zara'i, kan, yang mana telah diminta oleh Khalifah Wasik billah untuk berkata supaya Quran itu makhluk. Tetapi dia ingat menyatakan Quran makhluk. Illal mu'adanah, dia kata. Fa'ajarallahu ilan nar. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala mensegerakan dia masuk neraka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segerakan dia masuk neraka. Tu Wasik billah dia punya jahat dia. Jahat dia perangai, kan, gitu. Dongki dia kepada, dah lah orang tu dibunuh, potong kepala dia. Bila kepala dia tadi mengucap baca Yasin semua, dia tulis kat kertas, pergi letak kat kepala tu. Inilah orang kata penjahat ataupun penerhaka kalau itu. Istilahnya inilah yang menerhaka, kata aku. Aku petah katakan Quran ni makhluk, tapi dia tak nak dengar. Jadi fa'ajarallahu ila nar, kata. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera masukkan dia dalam neraka. Yang Ahmad bin Nazar Az-Zara'i tadi, kan? Baik. Kemudian diganti pula dengan al-mutawakkil al-mutawakkil ala Allah Al-Ja'far. Kemudian dah mati yang kata khalifah-khalifah, diganti pula khalifah yang lain, namanya al-mutawakkil ala Allah. Al-mutawakkil ala Allah ni pula, dia ni tak sependapat dengan abang-abang yang sebelum ni. Dia ni sependapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal, gitu. Dan dia minta supaya semua orang berkata bahawa Quran ni adalah qadim, bukan yang makhluk, sebagaimana didakwa oleh khalifah-khalifah yang sebelum dia. Kemudian dia minta supaya Imam Ahmad Hanbal ni dikeluarkan daripada penjara. Dia minta supaya dihadirkan Imam Ahmad bin Hanbal dan berkata ia telah menerangkan dunia dengan lelaki ini. Lelaki Imam Ahmad ini sebenarnya ialah orang yang telah menerangkan dunia semua, dan minta supaya diberikan satu persalinan dengan beberapa kain yang indah-indah, dan diberi seorang jariyah, seorang hamba perempuan. Tetapi dia tak nak terima. Dia tak nak terima. Dia enggan menerimalah macam tu. Kemudian ada pula cerita menyatakan bahawa daripada Bashar Al-Hafi, tiada seorang yang terlebih kuat atas berkata umpama Imam Ahmad dalam percubaan dia menyatakan Quran itu makhluk, dan dia telah mendapat ujian yang besar. Dan Imam Syafi'i minta kepada dia, tulis surat pada dia supaya dihantarkan baju yang dia kena pukul tu ke tempat dia. Macam tu. Dia kata, menyuruh Imam Syafi'i kepada Baghdad nak minta baju yang ia pakai tak kala dipukul akan dia, dan dikirimnya akan dia kepadanya. Maka mengambil oleh Imam Syafi'i akan baju tadi, dan dibasuhnya dan diminum ia akan airnya, dan ditaruh yang lebihnya dalam kaca. Maka tiap-tiap sakit daripada sahabatnya diberi sedikit daripada air itu. Maka apabila disapu pada tubuhnya, maka jadi hilanglah sakitnya. Jadi hilanglah sakit. Hasil daripada keberkatan lah. Keberkatan dia. Ini namanya tabaruk lah tu. Bertabaruk lah dengan baju tadi.
Dibolehkanlah bertabaruk dengan baju tadi. Jadi kita jangan menganggap bahawa baju itu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi kita ambil berkat lah. Imam Syafi'i mengambil berkat kepada baju yang digunakan oleh Imam Muhammad tadi ketika dia dipukul tadi. Dan dimasukkan dia dalam penjara. Wallahu a'lam sampai situ. Sikit sambung lagi. Yang cerita tadi lah. Cerita tadi sampai situ. Baik, kemudian kita lihat balik. Imam Muhammad ditahan dan dicambuk dengan cemeti sehingga pengsan. Ada sebabkan bahawa Nabi SAW berkata kepada Imam Syafi'i dalam mimpinya, gembirakanlah Ahmad bin Hanbal dengan syurga atau musibah yang menimpanya dalam hal kemakhlukan Quran. Maka Imam Syafi'i mengirimkan surat padanya. Tatkala beliau membaca surat itu, beliau menangis dan menyerahkan kepada utusan Imam Syafi'i gamis. Nampak gamis, baju yang menyeliputi jasadnya, kerana beliau menggunakan dua baju gamis. Tatkala utusan itu menyerahkan gamis tersebut kepada Imam Syafi'i, beliau mencucinya dan meminyakinya dengan harum-haruman. Mana dia ambil bertabaruk lah, mengambil berkat daripada baju yang digunakan. Sampai ke Nabi pun bermimpi dengan kelebihan yang ada pada Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Dalam hal ini tuan-tuan, kemudian apakah Quran dengan makna lafaz yang dibaca adalah lebih utama atau junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu lebih utama? Ini ada persoalan. Adakah Quran dengan makna lafaz yang dibaca itu lebih aula, lebih baik daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW? Mana lebih? Nabi lebih baik ke Quran lebih baik? Kan? Dalam hal ini sebagai ulama berpegang dengan apa yang diriwayatkan bahawa kullu harfin khairun min Muhammadin wa ali Muhammad. Dia ada satu pendapat lah. Apa pendapat ni kata? Dia kata kullu harfin, tiap-tiap huruf khairun min Muhammadin, terlebih baik daripada Muhammad. Wa ali Muhammad, dan ali Muhammad. Mana setiap huruf itu lebih baik daripada Muhammad dan daripada ali Muhammad. Betul ke tak betul ni? Pendapat ni adalah pendapat tak kuat. Kalau sebut dalam syarahnya, dia kata dalam kitab Asy-Syiah Bajuri, syarah Tauhid, dia kata hadisun maudhu'. Dia kata hadis ni hadis maudhu', awradahu Ibnu Iraq fi Tanzihil Asy-Syariah, didatangkan akannya oleh Ibnu Iraq dalam kitabnya At-Tanzihil Syariah. Jadi benda ni maudhu'. Maudhu' ni dusta lah, palsu. Baik. Kalau sini dia kata tiap-tiap huruf adalah lebih pada Muhammad dan keluarga Muhammad. Akan tetapi riwayat ini tak dapat dipastikan subutnya. Maknanya ghairu muhaqqiq subut. Lakinnahu ghairu muhaqqiq subut. Tetapi ianya ketiadaan tahqiq subut. Tak kuatlah macam tu. Tak kuatlah, tak nampak, tak mantap. Kalau sebut dalam syarah ni kata hadis maudhu' je. Hadis palsu. Tak siapa yang buat tadi, Ibnu Iraq gitu. Baik. Wal haqu annahu sallallahu alaihi wasallam. Yang hak bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah lebih utama daripada Quran tadi. Kerana beliau memang lebih utama daripada tiap-tiap makhluk. Sebagaimana dipetik dalam ucapan Jalal Al-Mahalli di dalam kitabnya Syarah Burdah. Dan dikuatkan lafaz yang terbaca itu adalah perbuatan qari. Qari mana pembaca. Dan dikuatkan lafaz yang dibaca itu adalah perbuatan qari. Yu'addihu annahu fi'l qari. Dikuat akan-akannya ada bahasanya ia adalah perbuatan qari, pembaca. Wan Nabi SAW afdalu minal qari. Sedangkan Nabi terlebih afdal daripada qari. Wa jami' af'ali, dan segala perbuatannya. Nabi ini lebih baik daripada qari. Qari mana pembaca Quran kan, pembaca. Kerana Quran ni dia jadi kuat disebabkan oleh qari tadi. Bila ada pembacanya, Quran tu jadi kuat. Bila tak ada pembaca, Quran tu terletak macam tu, tak kuat ada. Terletak, tak ada siapa nak amalkan, tak ada siapa nak baca kan. Tak ada seri ya. Walaupun dalam masjid, contoh dalam masjid banyak Quran, berurak-rak, bermari-mari Quran kan.
Kalau kita tak baca, ada tak fungsi dia Quran tadi? Tak ada fungsi lah. Hanya duk pamer je tu jelah dalam Quran. Dalam masjid pamer je tu, tak ada siapa nak usir. Jadi orang mewakaf pun tak dapat pahala apa-apa. Kita nak orang yang wakaf tu dapat pahala. So kita kena bacalah. Kita dapat pahala dan orang mewakaf pun dapat pahala kan, gitu. Kalau tak ada siapa nak baca, jadi pihasan je lah dalam masjid. Dalam surau kan. Orang nampak cantik lawa, tersusun kan, amari kan. Dalam amari dekat masjid tu banyak cantik. Tapi tak ada siapa baca. Ada faedah. Tak ada faedah apa-apa. Macam tu. Itu juga dalam kat rumah kita. Kat rumah kita bersusun Quran. Tapi tak musik, tak baca. Tak faedah juga. Kitab ke banyak susun kitab, buku-buku, tapi tak dibaca. Baik. Dan yang hak bahawa Nabi Muhammad SAW adalah lebih utama kerana beliau memang lebih utama daripada tiap-tiap makhluk, sebagaimana dipetik dalam ucapan Jalal Al-Mahalli di dalam kitabnya Syarah Burdah, dan dikuatkan lafaz yang terbaca itu adalah perbuatan qari, pembaca. Sedangkan Nabi Muhammad SAW terlebih utama daripada qari, daripada pembaca, dan semua perbuatan-perbuatannya. Wa jami' af'alihi. Dan yang lebih selamat adalah tawakuf daripada sumpah masalah ini, kerana tidaklah mengapa kosong hati daripadanya. Yang jalan selamat kata musannaf tawakuf. Mana lebih baik? Quran ke Nabi? Ada menyatakan Nabi, menyatakan Quran. Mana lebih baik? Kalau kita tak tahu apa-apa, tawakuf. Senyaplah. Senyaplah, tak cakap apa. Tak tahu mana satu yang lebih baik. Ya, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Mana lebih baik kan? Gitu. Baik. Seterusnya perkataan musannaf pengarang ai kalamah. Ai kalamah adalah sebagai penjelasan bagi Al-Quran. Maka ini jadi maksud dari Quran di sini ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Al-Quran dipergunakan atas tiap-tiap daripada nafsi dan lafzi. Lafaz lafzi dan lafzi, dan yang terbanyak adalah mempergunakannya di atas lafzi. Jadi makna kata-kata Quran lebih banyak digunakan untuk lafzi. Kalam lafzi yang kita baca. Yang kita baca, kan kita lagukan, itu namanya Quran. Sesuai kita katakan Quran. Sesuai kita sebut Quran kita. Adapun kalam Allah, maka dia pun dipergunakan juga atas tiap-tiap daripada nafsi dan lafzi. Dan yang terbanyak adalah mempergunakannya untuk nafsi. Jadi kalau kita sebut kalam Allah, maka menjurus kepada kalam Allah yang ada pada Allah. Kalamun nafsi. Kalamun nafsi yang ada kepada Allah Ta'ala, yang tidak bercerai tanggal daripada Allah Ta'ala itu. Yang laisa biharfin wala bisautin. Tidak ada suara dan tiada huruf. Tiada suara dan tiada huruf. Jadi sesuai kita sebut kalam Allah. Tapi kalau kita kata Quran, bahas sini Quran tu kan. Bahas sini kalau Quran tu mana lebih menjurus kepada kalamul lafzi. Mana yang ada suara dan ada huruf. Yang boleh kita baca, kita lagukan dan sebagainya. Tapi bila kata bawa sini kalamullah tu, kan lain sikit kan bunyi. Bawa sini kalamullah tu aku nak baca. Jadi dia lebih menjurus kepada kalamun nafsi. Yang ada kepada Allah Ta'ala. Baik, kemudian perkataan musannaf dengan anil hudus. Anil hudus daripada baharu. Yang sebut dalam matan itu, matan syair itu, wa nazzihil qur'ana ay kalamuh anil hudus wahzil intiqamah. Anil hudus mana daripada baharu. Artinya daripada wujud sesudah Adam. Maka bukannya Quran itu makhluk, melainkan dia adalah sifat daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang tinggi. Sebabnya musannaf atau pengarang mengibaratkan dengan hudus, sedangkan yang masyhur di tengah-tengah kaum adalah mengibaratkan dengan kemaklukan. Hanyalah kerana darurat nazam,
atau kerana menolak atas Muhammad Al-Baqli daripada golongan Mu'tazilah yang menyatakan bahawa kalam Allah Ta'ala itu adalah muhdas, disifatkan dengan hudus. Mana Muhammad Al-Baqli dia ni Mu'tazilah, tetapi dia juga menyatakan bahawa kalam Allah Ta'ala itu adalah muhdas, kan, disifatkan dengan hudus baru dan bukan makhluk. Dia kata dia Mu'tazilah. Dia ni Mu'tazilah dia berbeza dengan sebelum ni. Kalau Mu'tazilah yang sebelum ni katakan kalam Allah Ta'ala itu ialah makhluk dan juga hudus baru. Tetapi Muhammad Al-Baqli ni dia kata hudus beza, makhluk beza. Hudus lain, makhluk lain. Jadi dia kata kalam Allah adalah hudus, bukan makhluk. Sedangkan makhluk dengan hudus benda sama je, kan? Kita faham begitu. Kerana menolak atas Muhammad Al-Baqli daripada golongan Mu'tazilah juga yang menyatakan bahawa kalam Allah Ta'ala itu adalah muhdas, mana sifat dengan hudus ataupun baru, dan bukan makhluk. Kerana menyangka bahawa perbuatan dengan makhluk dapat memberi tanggapan bahawa ia adalah satu kedustaan ataupun pembohongan yang Allah Ta'ala maha tinggi daripadanya. Dan ditolak bahawa hudus adalah seumpama kemakhlukan, maka dia adalah seperti orang yang berlari daripada hujan dan berhenti di bawah pancuran. Kaman haraba anil matar wa waqafa tahtal mizab. Kaman haraba anil hudus, seperti orang yang lari daripada hujan kemudian berdiri di bawah pancuran air. Basah juga. Kau berdiri dalam hujan, kau lari daripada hujan, kemudian kau masuk bawah pancuran air, basah tak? Basah juga. Jadi maknanya hudus dengan makhluk benda sama. Tapi Muhammad Al-Baqli kata lain, hudus lain, makhluk lain. Dia mendakwa bahawa kalam Allah Ta'ala ini hanya bersifat muhdas, bukan makhluk. Berbeza dengan Mu'tazilah yang sebelum ni, kat belakang ni. Jadi apa alasan musannif untuk menolak pendapat Muhammad Al-Baqli? Dia kata apa? Kan sama je, berlari pada hujan kemudian berhenti bawah pancuran air, kan sama basah juga. Apa beza dia? Kaman haraba anil matar wa waqafa tahtal mizab. Kemudian sikit lagi, kemudian perkataan musannif dengan wahzaril intiqamah. Ihzar namanya jaga-jaga. Intiqam mana seksa. Wahzaril intiqamah, dan jagalah kamu, takutlah oleh kamu akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menyatakan dengan hudusnya. Wa khafa intiqam wa ta'ala minka in qulta bi hudusihi, takut oleh Allah Ta'ala oleh kamu akan siksaan Allah Ta'ala dengan kamu menyatakan dengan hudusnya kalam tadi. Kalam Allah tadi kita katakan dia baharu. Bukan hudusnya Allah tu. Dia huruf N tu besar kan. Kalau N besar ni dia kembali pada Allah. Tak sesuai. Dia sesuai kepada hudusnya kalam tadi. Sesiapa yang menyatakan kalam Allah itu adalah hudus, benda baru, mana makhluk, mana jaga-jagalah. Besok kamu akan diseksa, kata musannif Allah Ta'ala. Terus sebabnya kita kena tetap menyatakan kalam Allah adalah qadim, bukan hudus. Kalau kita nak katakan hudus hanya dalam majlis ta'lim, pengajian macam ni. Bila kat luar tak boleh. Kita orang awam tak boleh kita katakan kalam Allah adalah hudus. Tetap kita katakan kalam Allah adalah qadim gitu. Bis wa kullu nasin lil hudus dala ihmal ala lafzi allazi qaddala. Wallahu a'lam bissawab. Cukup dan pengajian malam ni. Satu bait syair, insya-Allah akan datang kita masuk bait syair yang ke-42 pula. Wallahu a'lam bissawab. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam
على شفيع يسر وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما نافعا ويقينا صادقا وعلما تقبلا ورزقا حلالا مباركة كثيرا واسعنا فتى يا علي ولنا قلوبنا بنور معرفتك وطهرنا خطوة على الدين اللهم فقنا بدين اللهم فقنا بدين اللهم اجعل هذا جمع المرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت في الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم